kita mulakanlah kelas kita dengan membaca doa untuk belajar. Doa belajar. Okey, seorang baca. Amir Hakimi boleh baca? Senyap dah semua. Amir? Kenapa hari ni macam lemau je semua? Bangun tidur semua mic problem pula. Siapa yang tak ada problem tu tolong bacalah. Siapa-siapa je. Lelaki. Adri, baca Adri. Ya Allah, hai baca doa pun susah ni. Saya baca betul lah. Okey Kamal, dah elok dah mic. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina rahmatika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, terima kasih Kamal. Baiklah, hari tu saya cakap hari ni kita akan tengok buku modul gemilang kan. Okay, last kali hari tu kita bincang dekat modul intervensi kan. Modul intervensi tu muka surat berapa last? Ingat tak? Cek buku kamu semua. Surat berapa? Bidang hadis kita dah bincang belum? Mana semua orang ni? Kenapa hari ni macam pasif je? Dia saja ada. Bidang hadis belum ke saja? Baru Al-Quran. Al-Quran. Okey, hadis belum langsung, tak buat langsung. Okey, yang Al-Quran tu sampai 3 semua dah ke? Larangan mempersendakan agama dah ke belum? Yang tu belum saja. Belum. So baru sampai dekat memahami sunnatullah sudah. Yang tu dah saja. Memahami sunnatullah sudah. Okey, macam biasalah kamu kena tulis dengan pensel Okey, yang lain tu selepas tajuk memahami sunnatullah, tajuk wazaril lazi tu ayat larangan mempersendakan agama. Okey, yang ini ada yang dah buat ke? Tak buat apa-apa lagi? Dah buat ke belum? Belum Ustazah. Belum jawab. Okey, so kita tengok sama-sama cara jawab dia. Macam biasalah Ustazah nak kamu tulis dengan pensel dan sediakan juga pemadam. Okey, ayat dia tajuk tingkatan 4, larangan mempersendakan agama, surah Al-An'am ayat 70. Okey, ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi' wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadh minha ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun. Okey, ayat di atas menjelaskan larangan perbuatan mempersendakan agama Islam.
Berdasarkan ayat di atas, nyatakan maksud bagi potongan ayat berikut. Okey, wa dharil ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Okey. Kata kunci kat tepi tu kamu tengok rujuk buku muka surat 35 semua dah buka ke muka surat ni? Sudah ke? Dah. Dah. Okey, permainan dan gurauan. Okay, mereka telah ditipu, disediakan minuman. Maknanya kata kunci kat tepi tu kan dia pendek sahaja. Dia punya jawapan, awak kena tulis jawapan penuh. Sambung ayat dia. Permainan dan gurauan tu yang mana? Kan? Kalau ikutkan la'iban wa lahwan. Kan? La'iban tu permainan, lahwan tu gurauan. Okey, yang sebelumnya tu wadharil ladzina takhadhu dinahum. Apa maksud dia? Awak kena tambah sendiri. Okey. So ingat lagi tak apa maksud dia? Yang masa tingkatan 4 belajar? Wadharil ladzina takhadhu. Ini ayat perintah kan. Allah suruh tinggalkan apa? Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan kegurauan. Dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan gurauan. Okey, itu yang pertama. So kamu kena tambahlah. Dia bagi sikit je kata kunci. Permainan dan gurauan yang atas tu kena sambung sendiri. Okey. Kemudian yang kedua. Okey, yang kedua apa? Wa gharrathumul hayatud dunya. Serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Okey, betul. Yang tak tulis tu, yang tak buat jawapan lagi tolong tulis Lahum syarabun hamimin wa adzabun alimun. Okey. Disediakan minuman. Lahum syarabun. Bagi mereka minuman daripada air panas. Daripada air panas. Air panas kan? Air panas yang mesti ada yang menggelegak. Okey, min hamimin. Daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih. Okey, tengok ada skema dia. Yang lain dapat tak? Surat berapa? Mana? Ni kan? Ni nampak jawapan dia. Okay, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan gurauan. Okey. Yang kedua tadi, wa gharrathumul hayatud dunya, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih. Baik, siapa yang belum sempat tadi tu boleh tengok ni salin. Ustazah. Ailina tak masuk lagi. Dia nak Ustazah admit. Ya ke? Ha. Sekejap. Okey, nampak? Nampak tak jawapan tadi? Nampak Ustazah? Okey. So, dah salin ya. Yang tak sempat tadi tu, salin jawapan.
Okey, kita sambung yang kedua tu. Nyatakan 4 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Okey, soalan pun nyatakan juga. Okey, nyatakan tak perlu jawapan yang panjang kan. Okey, 4 bentuk perbuatan mempersendakan agama. Okey, dia dah bagi kat situ isi berasa bangga, menghina, menyanjung, mengejek. So, sambung je lah ayat dia. Berasa bangga apa? Mempersendakan Bangga mempersendakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betul? Betul ke? Berasa bangga mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betul. Yang kedua, menghina. Menghina siapa? Menghina Golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh. Ataupun menghina golongan apa? golongan ilmu dan orang soleh. Golongan ulama dan juga orang yang soleh. Okey, betul. Kemudian menyanjung tu? Nampak sebenarnya jawapan tu. Menyanjung perbuatan maksiat. Okey, menyanjung perbuatan maksiat. Satu lagi? Mengejek. Mengejek dan menghina sunnah Rasulullah. Mengejek dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau tadi yang kedua tadi yang kamu jawab menghina Rasulullah kan, menghina Rasulullah. Jadi tak bolehlah yang keempat ni menghina sunnah Rasulullah ni. Mengejek atau menghina sunnah Rasulullah, tukar. Okey, tulis je yang kedua tadi tu golongan ulama menghina golongan ulama ataupun orang soleh. Yang keempat ni baru mengejek atau menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang ketiga tu, okey, soalan jelaskan 4 cara ataupun usaha untuk menjaga kesucian Islam. Okey, soalan jelaskan. Okey, perlu kepada jawapan lengkap mengandungi 4 atau 5 patah perkataan. Okey, cara ataupun usaha untuk menjaga kesucian Islam. Okey, memperkasakan, mengadakan program, mencontohi Nabi, mengamalkan amar makruf, menguatkuasakan undang-undang. Okey, jawapan dah nampak dah sebenarnya ni. Dia tak boleh nak ni lah. Nampak juga. Okey, memperkasakan ataupun mengadakan program keilmuan di semua lapisan masyarakat. Ini maksudnya cara macam mana kita nak menjaga kesucian agama Islam daripada dihina ataupun dipersendakan oleh orang lain lah ataupun oleh masyarakat. Jadi cara dia ialah memperkasakan atau mengadakan program ilmu di semua lapisan masyarakat. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, mencontohi Nabi. Mencontohi Nabi. Kalau mencontohi Nabi, jawab macam tu je, dia macam tak cukup. Itu jawapan untuk apa tu, macam soalan nyatakan sahaja 2 ketul je perkataan. So kalau nak lengkap mesti mengandungi 4 atau 5 patah perkataan. Mencontohi kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nampak sempurna ayat tu? Kan mencontohi kepribadian mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang ketiga, mengamalkan amar makruf. Mengamalkan amar makruf. Amar makruf apa dia amar makruf? Amar apa maksud dia amar? Amar apa maksud amar? Tuan dia super senyap Amal. Oh, Ustazah tanya saya. Saya ingat Ustazah tanya apa maksud amal kat semua. Maksud amal tu apa? Maksud apa tu, mengajak kebaikan. Kebaikan. Betul. Kebaikan ma'ruf. Ma'ruf tu kebaikan. Oh, mengajak, menyeru. Amrun, amir, semua makna sama tu. Amar, amir, amrun.
amirul, semua ketua lah, macam mengajak, menyeru orang supaya melakukan kebaikan. So jawapan penuh, mengamalkan amar ma'ruf dalam kehidupan. Ataupun nak tambah, mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan. Kan, menyuruh buat baik, mencegah kemungkaran dalam kehidupan. Lagi bagus, tambah. Okey, kemudian last sekali, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah. Okey, dengan mengenakan hukuman dan denda yang berat kepada pesalah, supaya menjadi kesedaran lah, mereka insaf. Okey. Okey, seterusnya soalan muka surat belakang, jelaskan 2 kesan atau akibat perbuatan mempersendakan agama. Okey. Kalau tengok pada kata kunci, iman batal, Allah tidak pandang, tidak mendapat kejayaan. Okey. Ustazah nak dengar Daniel, jawab Daniel. Soalan jelaskan. Soalan jelaskan. Cuba soalan nombor 4. Okey. Betul. Iman terbatal. Kalau iman terbatal, cuba awak tengok Daniel, soalan jelaskan. Soalan jelaskan perlu jawapan ayat lengkap dan 4 atau 5 lah yang sesuai. Tambah sikit depan. Iman terbatal. Depan dia. Boleh. Iman diri. Okey, boleh menyebabkan iman terbatal. Okey, boleh juga ataupun boleh membatalkan iman seseorang. Boleh membatalkan iman seseorang. Tambah macam tu lah, kena pandai-pandai. So tadi Ustazah suka dengar jawapan Daniel sebab dia beri kata kunci ke atas kan. Kata kunci pula apa tu? Intro. Kan, 2 kesan ataupun akibat perbuatan mempersendakan agama Islam, lepas tu dia dash. Dash macam ni lah yang awak nampak depan ni, skrin ni. Itulah cara jawab pendidikan Islam. Okey, seterusnya jawapan yang kedua. Allah tidak pandang. Allah tidak pandang sebarang permintaan daripada individu yang mempersendakan Islam. Itu macam rumit sikit lah jawapan tu, Daniel. Maksud kalau tengok kepada kata kunci tu kan, Allah tidak pandang. Maksudnya Allah tak pandang langsung kat dia. So macam mana nak buat ayat? Tidak dipandang oleh Allah. Di mana? Okey, bagus. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tambah sikit. Panjang sikit lah. Tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kita khusus kepada akhirat lah. Tidak dipandang oleh Allah di akhirat. Okey, satu lagi. Tidak mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Okey, boleh tu. Kalau di dunia pun dah betul lah. Boleh terima sebab dia dah capai 4 perkataan kan. Tidak mendapat kejayaan. Okey, walaupun dia nak 2 tapi dia bagi isi 3 tu kat situ. So boleh je kalau jawab lebih, tak ada masalah. Okey. Ni soalan tidak mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Okay, bawah sekali Ustazah tak buka, nanti kamu nampak jawapan.
Okey, soalan seterusnya. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Soalan terangkan. Soalan terangkan, lepas tu pengajaran. Bila pengajaran perlu ada PIH. Okey, dia dah bagi dah kat situ isi. Menjauhkan diri daripada perbuatan mempersendakan agama agar, sambung je. Lepas tu mempertahankan kesucian agama Islam agar. Okey, siapa nak cuba? Adri? Ya, saya. Adri, cuba jawab. Dua pengajaran daripada ayat di atas tu. Lepas tu, kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan mempersendakan agama agar dilindungi oleh Allah. Agar dilindungi oleh Allah. Kita hendaklah menjauhkan diri daripada perbuatan mempersendakan agama agar dilindungi oleh Allah. Okey, boleh terima betul jawapan tu. Atau nak sambung huraian dia agar dapat menjaga kesucian Islam. Okey, boleh juga. Okey, jawapan yang kedua, pengajaran Aisyah. Aisyah? Nur Aisyah? Ya Ustazah, sekejap jawapan nombor 2. Kita hendaklah berusaha mempertahankan kesucian Islam agar syiar Islam dapat ditegakkan. Boleh ke Ustazah? Agar syiar Islam dapat ditegakkan. Boleh? Okey. Ataupun jawapan lain? Kita hendaklah mempertahankan kesucian Islam agar dapat mengelakkan diri daripada siksaan api neraka. Sebab dalam ayat tadi tu, dalam ayat ni, ayat yang akhir sekali tu Allah sebut, apa dia maksud dia? Balasan kan, tentang balasan orang yang mempersendakan agama. Antaranya ialah diberi minuman air panas yang menggelegak dan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu antara inilah yang disebut dalam ayat ni tentang balasan kepada orang yang mempersendakan agama. Okey, jadi nak elakkan diri daripada siksaan api neraka tu, hendaklah berusaha menjaga kesucian agama Islam. Okey. Okey. So dah habis yang untuk yang mempersendakan agama ni, ayat mempersendakan agama. Okey, sekarang tajuk tingkatan 5 pula, ciri-ciri mukmin berjaya. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 11, ayat 1 hingga 11. Baik, Ustazah nak dengar baca seorang. Laju-laju sikit baca. Siapa nak baca? Firdaus. Firdaus? Ya, saya. Baca ayat. Ayat Afazan ni dah hafal belum ni? Dah hafal dah ayat Afazan? Yang ni belum lagi Sarah. Ini hafal lah. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minun. Mana ada mal pula? Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Walladzina hum li amanatihim wa
ربهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Okey. Sadaqallahul Azim. Allahul Azim. Okey, ayat ni berkaitan dengan ciri-ciri mukmin berjaya. Okey, Ustazah tak nak terangkan lagi lah. Sebab kita baru je belajar masa form 5 sekarang ni kan, masa sekolah hari tu. Ustazah ingat kita belajar tajuk ni. Okey, so Ustazah harap awak fahamlah apa yang dimaksudkan dalam ayat ni, sebanyak 11 ayat. Okey, antaranya diceritakan tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya. Okey, sekarang kita tengok soalan. Nyatakan maksud bagi potongan ayat berikut. Qad aflahal mu'minun. Orang yang beriman. Dia bagi kata kunci orang yang beriman. Okey, apa maksud qad aflahal mu'minun? Sesungguhnya orang yang berjayalah orang yang beriman. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Beriman. Okey, betul. Bagus. Okey, yang kedua iaitu apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Awak mesti tahu ada nampak perkataan solat ada khusyuk kan? Khusyuk dalam solat. Kau tambah depan tu apa? Alladzina hum. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Okey, betul. Bagus. Kemudian yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menjauhkan diri apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nikmatul akbar? Cuba Nik. Nik wujud tak ni? Nik tak ada Tadi macam ada nampak. Tidurlah gamaknya tu. Okey, tak apa. Kita catat siapa yang tidur, siapa tak tidur. Okey. Seterusnya, Ustazah nak dengar Nisrin? Jawapan Nisrin? Nisrin? Boleh dengar? Boleh. Okey. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kat situ dia bagi kata kunci menjauhkan diri. Okey. Cuba. Menjauhkan diri daripada apa? Okey, Walladzina itu ialah orang-orang yang menjauhkan diri dari al-lagwi. Lagwi, perkara lara. Apa dia? Perkara yang siapa boleh bantu Nisrin? Dia menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Okey, daripada perkara ataupun daripada perbuatan ataupun perkataan yang sia-sia. Kalau tulis perkara yang sia-sia pun betul juga, dah diterima. Okey. Nisrin boleh tulis, Nisrin? Boleh. Tuliskan. Ulaika humul warithun. Apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Mereka itulah orang yang berhak mewarisi. Okey, betul. Bagus. Ustazah tak nampak siapa yang jawab ni. Lagi? Aiman Ustazah. Aiman.
Okey, lagi yang last sekali. Alladzina yaritsunal firdausahum fiha khalidun. Apa jawapan dia? Syurga Firdaus mereka kekal. Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Okey, bagus. Yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Khalidun tu maksudnya kekal. Okey? Okey, bagus. Boleh salin ni. Okey, seterusnya soalan. Nyatakan 4 ciri mukmin yang berjaya berdasarkan ayat. Okey, beriman, khusyuk, menjauhi, menunaikan, menjaga. Okey, 4 ciri mukmin. Nyatakan. Maksudnya jawapan pendek je. Beriman apa? Yang pertama, 4 ciri mukmin yang berjaya. Beriman kepada Allah. Okey, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Okey, khusyuk dalam solat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam solat. Lagi, yang ketiga, menjauhi tadi. Perbuatan yang sia-sia. Menjauhi perkara ataupun perkataan yang sia-sia. Okey, betul. Satu lagi, menjaga, menunaikan. Menjaga kehormatan diri. Okey, boleh. Menjaga kehormatan diri. Okey, lagi satu kalau yang atas tu menunaikan. Menunaikan apa? Menunaikan zakat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Menunaikan zakat. Okey, betul. Okey, seterusnya soalan. Nyatakan, dah sudah. Okey, nyatakan maksud bagi ciri-ciri mukmin berjaya berikut. Okey, ciri yang dalam kotak tepi tu menjauhi perbuatan yang dan perkataan yang sia-sia. Dia suruh terangkan maksud je. Menjauhkan, maksudnya apa? Menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak mendatangkan faedah atau perkara yang merosakkan akhlak. Menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia. So awak just isikan saja tempat kosong menggunakan kata kunci yang diberi. Okey. Dapat kan? Ini contoh. Yang ini senang je lah, awak isi je lah. Sampai menjaga kehormatan diri. Belakang ada lagi 2. Okey, kalau beriman kepada Allah iaitu orang yang sentiasa meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu Taala yang berhak disembah dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Okey, itu maksud dia beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Maksudnya kita kena yakin bahawa Allah sahaja yang berhak disembah. Macam mana? Iaitu dengan cara melakukan segala suruhannya dan meninggalkan larangannya. Okey, itu maksud beriman kepada Allah. Okey, khusyuk dalam solat pula. Cuba sambung. Cuba baca. Khusyuk dalam solat. Siapa? Nora? Baca Nora. Ya, Ustazah. Baca jawapan ni. Menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Itu maksudnya khusyuk ya. Khusyuk, nak khusyuk dalam solat maksudnya kita kena menumpukan sepenuh hati dan penghayatan dengan cara menetapkan anggota, memahami bacaan dan perbuatan ketika mendirikan solat. Okay, ini cara-cara nak khusyuk lah dalam solat. Okey, kemudian menjaga kehormatan diri. Okey, macam mana cara nak jaga kehormatan diri? Iaitu dengan menjaga dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak seperti zina. Okey, jaga dirilah, maksudnya jaga maruah diri. Okey, memelihara solat pula
menunaikan solat pada waktunya dengan menyempurnakan segala syarat dan rukunnya. Okey, kata kunci dia menunaikan waktunya, menyempurnakan. Okey, menjaga amanah dan janji, tanggungjawab dia bagi. So jawapan dia menjaga tanggungjawab dalam setiap urusan. Itu menjaga amanah dan janji. Okey. Dah salin jawapan ke? 40 tu? Dah, Ustazah. Dah. Okey. Dah, kita terus kepada soalan nombor 4. Nyatakan 2 contoh perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Okey, contoh perbuatan sia-sia. Lepas tu satu sebelah lagi kotak dia contoh perkataan sia-sia. Okey, isi sahaja kat situ. Jawapan dia pendek sajalah. Isi je. Perbuatan sia-sia dia dah tulis dah. Melepak, merukuk. Perbuatan sia-sia mencarut, berbual apa? Berbual tambah lain sikit berbual apa? Berbual apa? Perkara yang tidak berfaedah. Okay. Berbual kosong. Berbual kosong boleh. Berbual perkara yang tidak berfaedah boleh. Yang ni memang dia buat skema berbual saja. Tapi berbual ni dia tak lengkap lah. Tulislah sikit berbual kosong. Kalau berbual kosong tu maksudnya kita tak tahu benda kita cakap kan. Tak ada benda penting. Okey. Soalan 5. Jelaskan maksud salah satu seksual di bawah beserta contoh. Okey. Dia dah tulis dah kat situ kata kunci. Sama jugalah zina. Apa maksud zina dulu? Kat situ persetubuhan haram saja. Apa maksud zina yang sepenuhnya? Melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Okey, betul. Melakukan persetubuhan haram tanpa akad nikah yang sah antara lelaki dengan perempuan. Kena sebut tu lelaki dengan perempuan. Kalau tak sebut nanti takut salah faham. Lelaki dengan lelaki ke, perempuan dengan perempuan ke. Sebab dia mengandungi makna lain. Kalau lelaki dengan perempuan, zina. Kalau perempuan dengan perempuan, dipanggil? Panggil apa? Panggil apa? Musahakah. Yes, betul. Musahakah. Kalau lelaki dengan lelaki? Liwat. Okey. Okey, contoh dia. Dia dah bagi contoh pasangan kekasih. Pasangan kekasih maksudnya dia belum kahwin. Kan? Jadi bila dia melakukan persetubuhan, maka dia telah melakukan zina. Okey, seterusnya sumbang mahram. Okey, apa maksud sumbang mahram? Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Persemendaan. Okey. Ingat lagi tak persemendaan tu dia hubungan daripada contohnya macam mana? Persemendaan. Hubungan antara contoh menantu kan dengan mentua. Itulah persemendaan. Okey, ipaduai. Hubungan macam tu. Okey, jadi maksud sumbang mahram ialah melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang haram berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan. Contoh, bapa kandung. Sumbang mahram. Okey, seterusnya hubungan seksual luar tabi'i, iaitu nampak dah jawapan dia, melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat semula jadi manusia. Okey, contohnya liwat dan musahakah. Yang tadilah. Kalau lelaki dengan lelaki liwat, kalau perempuan dengan perempuan musahakah ataupun gay dan lesbian. Okey. Seterusnya soalan, jelaskan 2 akibat atau kesan salah laku seksual.
jelaskan dua akibat ataupun kesan. Salah laku seksual. Dia punya isi keruntuhan keluarga, gangguan emosi, AIDS ataupun sifilis. So jawapan dia, awak tengok jawapan kat sini dah ada. Okey, dua akibat. Okey, dua akibat atau kesan salah laku seksual dash menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Okey, dia bagi isi keruntuhan keluarga saja kan. So awak tambahlah perkataan nak menjadikan ayat tu lengkap dan tidak tergantung. Okey, menyebabkan keruntuhan institusi keluarga. Okey. Yang kedua, gangguan emosi tu. Menyebabkan gangguan emosi dan mental. Tambahlah sikit mental. Okey, menyebabkan gangguan emosi dan mental. Okey, yang ketiga, terdedah kepada penyakit fizikal seperti AIDS dan sifilis. Penyakit sifilis ni penyakit kelamin. Okey, dah salin ke? Dah, Ustazah. Yang jawab tu ialah dah salin, yang lain tu? Dah Ustazah. Dah juga Ustazah. Okey, bagus. Sebab nanti bila awak dah isi ni dengan Ustazah ni, nanti bila dah habis satu buku ni, kena padam balik jawab sendiri. Okey? Okey, nombor 7. Terangkan dua pengajaran daripada ayat di atas. Pengajaran pun sama macam tadi jugalah. Ya. Dia dah bagi isi, awak cuma tambah dengan huraian sajalah. Okey, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT agar menjauhi perbuatan yang sia-sia supaya, okey, macam biasa tambah depan, kita hendaklah ataupun umat Islam hendaklah meningkatkan keimanan kepada Allah. Isi agar menjadi hamba yang bertakwa. Okey, yang kedua, kita hendaklah menjauhi perbuatan yang sia-sia agar dapat meningkatkan kualiti kerja. Okey. So, kalau awak tak ada jawab yang depan ni, tak ada kata penegasan ataupun kata pendahuluan ni, kita hendaklah ni, maka awak tak akan dapat markah penuh lah. Akan dapat 1 markah sahaja. So, rugilah. Okey. Kita ada masa berapa minit lagi ni? 9.24 dah sekarang ya. Okey. Yang depan tu, cuba undur balik buku yang muka surat depan yang isi tempat kosong. Yang last kali, Ustazah ingat hari tu, muka surat berapa 17 ke berapa? Kamu ingat tak? Yang talak-talak semua tu dah buat ke? Huluk li'an muka surat 20. Cuba buka muka surat 20. Ada dah buat. Dah buat. Dah bincang jawapan. Cuma muka surat berapa yang belum bincang? Kita nak buat sikit je. Muka surat berapa yang belum bincang? 21 dengan 22 kot. 22? Muka surat 21 dengan 22 Yang lain? Cek. Man, kau dah buat muka surat 21 kan? Tak silap saya, Ustazah berhenti dekat fasak tu Ustazah. Ustazah berhenti kat fasak. Saya cakap nak sambung nanti. Ya, muka surat berapa? 20 nombor 16. Fasak kan? 20. Nombor 16 tu. Nombor 16. Okey. So kita sambung boleh? Sambung sikit nombor 17. Okey, khuluk. Apa dia khuluk? Dia dah bagi isi kata kunci pembubaran kehendak isteri membayar ganti rugi. Okey.
Ingat lagi tak khuluk? Ingat Ustazah, dia Ya, sambung. ingat Ustazah. Okey, so boleh sambung ayat tu lah. Iaitu Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. okey, betul. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Okey, betul lah. Okey, maksudnya isteri yang nak melakukan khuluk disebabkan dia tak nak jadi isteri yang derhaka. Okey, seterusnya nombor 18. 18 apa? Li'an. Sumayyah baca. Sumayyah nombor 18. Li'an, lafaz sumpah suami apabila menuduh berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Okey, betul. Betul, okey. Kemudian iddah. Iddah Lily. Lily rasanya tak ada Ustazah. Tak ada Tak ada sini. Ya. Okey, tak apa. Okey, seterusnya siapa ni? Novi. Ustazah. Ya. Iddah tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Okey, betul. Isi je tempat kosong tu. Senang kan? Itu maksud ni istilah ni. Okey, maksud istilah iddah tu apa dia? Macam tu. Okey, rujuk pula. Cepat semua dah belajar ni. Siapa volunteer? Mariam lah, Mariam. Rujuk kan Ustazah? Ya. Hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikan dalam tempoh iddah. Okey, bagus. Betul. Okey, Nusyus. Nusyus, Adelina. Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Betul. Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, poligami. Poligami, Nabil. Okay, Ustazah. Ustazah. Amalan apa? Poligami maksudnya amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Okey, betul. Baik, Hadanah. Hadanah, Nabila. Nabila? Ya, saya. Okey, jawab Nabila. Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Okey, betul. Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Okey, 24. Anak angkat. Anak angkat, Sofia. Ya Ustazah. Okey, jawab. Nombor. Anak orang lain yang dipelihara seperti keluarga sendiri tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okey, betul. Okey, anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Okey, wasiat faraid ni sebenarnya kita tak belajar lagi kan. Okey, tapi tak apalah. Tengok kat situ pun dah tahu dah jawapan dia kan. Apa dia wasiat? Okey, iaitu ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematian menurut hukum syarak. Okey, isi je tempat kosong tu. Nanti kita akan belajar ni wasiat dengan faraid semua. Okey, faraid. Faraid pula ialah pembahagian harta seorang Islam
yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya menurut hukum syarak. Okey. Boleh? Okey, yang lain tu ada tajuk, ada yang dah belajar masa form 4 muka surat 22 tu nanti kita sambung lah. Okey, tapi sebelum kita bincang tu Ustazah nak awak cubalah jawab dulu ya dekat rumah. Nanti kita bincang je jawapan tu. Boleh? Boleh saja. Okey, cuba jawab nanti. So kita berhenti dekat muka surat 21 yang modul intervensi tadi tu sampai tajuk apa tadi tu? Ayat apa tadi? Lupa dah. Berkaitan dengan qad aflahal mu'minun kan? Ingat balik nanti kat mana kita berhenti. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Masa ni tak ada lagi Ustazah. Tak ada Okey, Ustazah rasa hari ni macam lemah je semua. Tak tahu kenapa kamu ni sebab pagi tak ada kelas online kan, jadi offline. So kamu macam mesti bangun lepas subuh tidur balik kan? Betul. Tu yang jadi gini. Betul Ustazah. So biasakanlah jangan Macam ni Ustazah tahu. acup tak dengar suara pun dah tahu. Cubalah bangun subuh tu jangan tidur. Mandi terus biar segar. Sarapan dulu ke. Okeylah. Sekarang waktu rehat kamu kan? 9:30. Ustazah. Okey, so selamat rehatlah siapa yang nak breakfast. Kalau tak puasa hari ni Khamis kan. Tak puasa boleh breakfast lah. Okey, itu saja. Nanti kita jumpa lagi minggu depan lah insyaAllah. Okey. Tadi tu siapa yang berminat nak join camp jati diri tu tolong PM Ustazah. Okey, rugi siapa yang tak ambil sebab tak masuk sebab itu peringkat negeri Selangor tu. Okey. Okey, itu saja kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillah. Okey, sebelum Ustazah lupa, malam ni ada Yasin tau, ada baca Yasin tapi dia fokus untuk pelajar tingkatan 4 sebab dia nak semua kelas sebenarnya terlibat bacaan pun ketua Khalifah Yasin pun dia ambil daripada form 4 lah untuk malam ni, tapi dia jemput juga untuk kelas lain. Siapa yang free bolehlah hadir. Nanti Ustazah tengok nama yang kehadiran tu Ustazah masukkanlah dalam amalan baik. Okey nanti Ustazah masukkan dalam grup. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama.